Okey, yang ni saya nak ajar soalan isometri nombor 4. Tapi awak tengok ni saiznya agak besar. Okey, dia sebesar saiz 1 A4. Jadi exactly satu kotak ni adalah bersaiz 10 mm. Okey, so bila satu kotak 10 mm, kita boleh ukur. Tengok tu 1 hingga 2. Jadi di sini satu kotak 10 mm. Bila satu kotak 10 mm, jadi maknanya kita kena pakai kaedah koordinat. Kaedah koordinat. Kenapa kita pakai kaedah koordinat? Di mana di sini ada satu lengkung yang serong. Maknanya bila dia serong, lengkung ni berada di pada pandangan hadapan ni. Bila dia serong, maka kita nak buat lengkung yang serong adalah menggunakan kaedah koordinat. Okey, so kita tak dapat buat kata A4 ni sebab dia dah memenuhi. Jadi kita buat terus di atas satu kertas A4 lain yang kosong. Okey, so kita boleh ambil saiz dia. Sekarang ni kat sini ada 7 pandangan sisi. Ini adalah pandangan sisi. Okey, pandangan sisi panjang 7, tinggi dia adalah 6. Okey, untuk pandangan hadapan 8. Panjang 8, tinggi pun 6. Okey, jadi kita boleh buat satu kotak lah, kotak asas. Okey, sekarang ni buat satu garisan. Okey, buat satu garisan dan buat satu garisan tegak. Okey, buat sudut 30 darjah kiri, di kanan dan kiri. Okey, sini saya kosongkan sebab saya nak awak lakar macam mana gambar rajah dia menggunakan kaedah koordinat ni. Okey, so sekarang ni tadi kita tengok ada pandangan sisi, panjang 7, tinggi 6. Hadapan panjangnya 8. Okey, jadi kita boleh ukur. Ukur panjang 7 pada pandangan hadapan, panjangnya 8. Ketinggiannya adalah 6. Okey, dan kita boleh buat kotak asas. Buatkan kotak asas supaya gambar awak berada sentiasa di dalam kotak. Okey. So garisan yang panjang ni yang terlebih sikit kita boleh padam garisan ni padam supaya dia tak mengelirukan awak. Okey. Seterusnya kita lakar. Okey, kita lakar dulu gambarnya berbentuk bagaimana. Okey, so kalau kita tengok gambar kita kat sini, okey, kita buat lakaran. Hadapan panjang sikit, sisi pendek sikit, tinggi 6, lebih kurang ya sebab ini adalah lakaran. Okey, so bila awak dah lakar kotak asasnya, so kita boleh buat daripada mana-mana pandangan. Katalah kita ambil daripada pandangan hadapan. Kita tengok dia naik sebanyak 1 tingkat kat sini.
Jadi kita ambil sebanyak satu tingkat, kita buat garisan. Tapi dia tak sampai hujung. Dia sebanyak 6 sahaja. Jadi makanya garis sehingga 6 sahaja. Okey, kemudian dia naik sebanyak 2 di situ. Kalau dari hujung, okey, katalah ini A. Inilah kotak kita A. Jadi A naik atas sebanyak 3. Okey, dan ada garisan. Garis. Okey, dari sini kita dah tak pasti yang ni duduk mana. Jadi kita boleh juga tengok plan dan juga pandangan sisi. Okey, dia dah naik 3 tadi, dia ke kanan. Maksudnya dia masuk dalam. Kedalaman dia masuk dalam sebanyak 2. Jadi awak tarik dalamnya sebanyak 2. Dan dia naik 1. Naik 1. Dan dia ada serong. Serong kedalaman 3, ketinggian 2. Dia buat lebih kurang macam tu. Dan garis. Okey. So kiri kanan mestilah sama kan? Okey. Lepas tu dia ada panjang dia 2. Okey. So panjang ni kita tengok pula pada pandangan plan. Plan ni panjang atas tu adalah 2 darab 4. Jadi kat sini 2, kat sini 2, 2, 2. Ada sikit lagi kat situ. Okey, jadi dia adalah 2 darab 4. Okey, seterusnya kita tengok daripada puncak atas jumpa kaki bawah dia garis terus. Okey, jadi ini kaki bawah kita. Betul tak? Okey, katalah ini S. Ni R. R jumpa S. Okey, sebenarnya S kat sini. R kita duduk di sini. Okey, jadi R jumpa S. Kita garis terus. Okey, kemudian di sini di bahagian sini kan ada ruang sikit kat sini kan, tak pasti bagaimana, nanti saya akan tunjuk. Okey, so sebenarnya dari ini katalah kita panggil dia T, dia akan jumpa U. Okey, ini adalah T. Ini adalah U. Nanti saya akan ajar macam mana dia jadi serong. So sebenarnya dia adalah satu lengkung. Okey, so kalau kita tengok kat sini, gambar ni, kat sini ada macam ruangan kosong. Dia macam tak lengkap. Jadi sebenarnya dia juga adalah lengkung. Makanya awak kena buat juga lengkung di sini. Okey, tapi lengkung ni kita pakai kaedah 4 pusat. Lengkung ini kita pakai kaedah koordinat. Okey, kita dah dapat gambaran. Jadi sekarang kita dah boleh mula melukis. Okey. So tadi kita dah tengok dia naik sebanyak 1. Kan tengok balik awak punya darjah. Okay, naik sebanyak 1. Okey. Ke kiri tadi dia naik sebanyak 6. Okey, letak semula T square dan gariskan 1. Okey, dekat 6 ni kita terus hilang dia naik atas. Okey, dia naik atas tadi sebanyak berapa? Dia naik atas sebanyak 2. Okey, dari sini awak boleh terus tanda dia 2. Jadi okey. So boleh ikut saiz lah. So sekarang ni 6, 2, 2. 6, 2, 2. Okey dah. Kemudian dia masuk ke dalam ni sebanyak 2. Naik sebanyak 1. Okey. So masuk ke dalam sebanyak 2. Garis. Garis. Dan tanda sebanyak 2. Tak apa kalau terlebih, sebab inilah yang kita panggil garisan binaan. Naik sebanyak 1. Okey, kemudian dia ke belakang sebanyak
3. Kan? Dia ke belakang ni, cuba tengok. Okey, dia ke belakang sebanyak 3. Dia naik sebanyak 2. Okey. So, jadi bila awak tarik ke belakang, boleh ukur. Okey. So, 1, 2, 3. 3 kat sini. Dan dia naik sebanyak 2. Okey, 2 dia di mana? Okey, di situ 2. Jadi dari sini dia terus membentuk satu segi 3. Sebenarnya dia adalah garisan serong. Okey, makanya kita boleh terus buat yang belah sana. Garis terus. Okey, itulah pertemuannya, garis je. Okey. So tadi kita dah set yang tu, sekarang kita nak buat bahagian pelan yang ni. 4 darab 2. Okey. Jadi 2 kita kat sini. Okey, 4 kita. Okey. 4 di mana? So kita ukurlah. Itulah kita punya 4. Garis. Okey, ni kotak atas lah. Kotak atas ni dah siap. Okey, sekarang ni kita nak buat R jumpa S. Okey, ini adalah R. Ni adalah S. Jadi R jumpa S tu garis terus tu. Garis terus. Okey. Lepas tu katalah sini U, sini V. U jumpa V adalah satu lengkung, betul tak? So makanya saya nak ajar satu lagi kaedah buat lengkung, iaitu katalah ini U kan, ni V kan. Kalau buka jangan pelukis yang tajam awak letak dekat U, pensilnya letak dekat V. So makanya buat satu persilangan. Okey, nampak tak kat situ persilangan? Jadi persilangan ni kita garis. Okey, kita gariskan dia. Wajib garis ni. Okey, tapi semuanya garisan binaan dululah. Okey, bila awak dah pasti betul-betul baru awak objekkan. Okey. Dan awak cucuk balik dekat persilangan tadi. Berjejarikan U ataupun V, awak buat sahaja lengkung. Awak dah siap satu lengkung. Lengkung UV. Okey. So sekarang ni saya nak ajar macam mana nak buat kaedah koordinat. Okey. Kalau awak tengok. Okey, pada soalan kita, lengkung ni berada pada permukaan serong. Makanya kita perlu buat dulu permukaan serong. Di mana permukaan serong kita? Ni RS ni. Okey, panjangnya kotak ni kita ambil saja 7. So di atas ni wajiblah dia jadi 7 sampai ke situ. Okey, sama tu. Dan kita gariskan. Okey, jadi awak nampak tak kita dah ada satu permukaan serong. Okey, disebabkan ia adalah kaedah koordinat, makanya kita akan pindah ukuran menggunakan jangka lukis. Okey, katalah kita ambil pada pandangan sisi. Okey. So, okey saya tak sini nampak. Okey, so ini adalah kotak pandangan sisi, betul tak? Ini kotak dia dan ini adalah kotak pada pandangan sisi. Okey, so sekarang kita boleh pilih. Kita boleh pilih titik mana yang kita nak ambil. Katalah contohnya kita nak ambil titik ni. Dia terkena pada kotak kan? Okay, titik ni dan titik ni. Okay, walaupun titik ni tak kena, jangan risau. Kita akan pakai jangka lukis untuk kita pindahkan ukuran. Okay, makanya kita buat kotak ni, kotak kedua, kotak ketiga dan kotak keempat buat pada pandangan sisi ni. Okay, so macam mana?
awak ambil kotak kedua. Okey, kotak kedua, kotak ketiga dan kotak keempat. 2, 3 dan juga 4. Okey, selepas awak dapat kotak kedua dan kotak ketiga, kotak keempat, makanya awak bawa kotak kedua ni pergi pada permukaan serong. Okey. So, lepas dah pergi pada permukaan serong, bawa pula ke kiri. Okey. Sinilah kita akan pindahkan ukuran. Okey. So, ukuran tu kita nak ambil mana? Okey, dari kotak kedua sehinggalah ke permukaan lengkung tadi. Persilangan lengkung. Okey, daripada kotak kedua ke situ, ukur dan pindahkan pada line 2 ni. Okey, so sama juga dengan yang 3. Ukur dan pindah. Sebab itulah dinamanya kaedah koordinat. Kerana kita pindahkan koordinat ni. Okey, yang ni kita tak pastikan besarnya berapa. Kita pindah je jaraknya. Pada line keempat, di situlah. Okey, so awak akan nampak lengkung T. Ini adalah lengkung T. Ini katalah W. Okey, ini adalah W kita di mana kat sini? Inilah dia permukaan serong tadi. Kan kita dah buat satu permukaan serong. Jadi dari T pergi ke W, dia akan jadi lengkung. Okey, so lengkung ini awak perlu pakai flexible curve ataupun French curve. Okey, boleh adjustkan sampailah dia touch. Okey, kalau tak dapat semua titik, dapat beberapa titik dulu pun tak apa. Okey. Lipat lah. Bagaimana awak kena try and error untuk mendapatkan semua shapes tu kena pada tempat dia. Okey. Sekarang kita boleh pekatkan semua garisan objek. Sebab kalau tak pekatkan, kita tak tahulah mana satu garisan objek, mana satu garisan binaan. Situlah nak dapat markah. Okay. So, kaedah koordinat kita dah siap.